Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Shalawatullah wa salamuhu alaihim wa alaihim ajma'in, amma ba'd. Yang saya kasihi Ustaz Anas, tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, alhamdulillah, ini pertama kali saya mai di tingkat bawah ni. Dulu tingkat atas tuan-tuan, tingkat bawah lagi ramai orang no. Ramai perempuan daripada lelaki. Kena ambil sebelah lagi pula. Atas lagi. Okay, alhamdulillah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, saya pagi ni memang saya reklah. Bukan saya mengajar, saya mengaji. Di samping mengajak, saya pun mengaji juga. Jadi saya ada kelas dengan tok guru saya sampai pukul 10.30. Kadang-kadang dia ambil masa sampai pukul 11. Itu masalah bila kuliah pada hari Sabtu ni. Dan saya ada di Pulau Pinang Utara ni setiap minggu pertama. Minggu pertama saja. Banyakkan minggu kedua, ketiga, keempat tu di Selangor. Dan alhamdulillah tuan-tuan, pagi ni boleh bersama dengan tuan-tuan. Allah bagi kat kita ni tuan-tuan nikmat yang cukup banyak. Dan Allah sebut dalam Quran, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Nikmat yang banyak tu sangat sedikit daripada hamba-Ku yang bersyukur. Dan Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innallaha la ghafurur rahim. Sesungguhnya jika kamu nak menghitung akan nikmat Allah, tak mampu kamu hitung. Dan Allah itu sangat mengampun dan sangat penyayang. Allah bagi kita nikmat ni, kata ulama ada 5. Saya nak urai 5 ni, ambil masa sampai pukul 2, boleh? Boleh tunggu? Tuan-tuan boleh tunggu aku nak balik. Yang mana boleh no? Nikmat yang pertama namanya fitriyah. Fitriyah tu maksud apa? Fitrah semula jadi. Contohnya nikmat fitrah ni, Allah bagi kita otak. Otak ni tuan-tuan bukan nikmat yang kita dapat, tapi Allah bagi kat kita. Tapi ada orang tuan-tuan, dia lahir-lahir kena chikungunya. Kan? Yang terbaru ni apa? Beta, apa nama dah? Zita. Bila Zita, otak dia mengecut. Dia tak boleh menggunakan nikmat otaknya untuk berfikir. Tuan-tuan bayang, nikmat yang semula jadi ni tuan-tuan, Tuhan bagi otak kita untuk berfikir. Tapi ada orang dia tak boleh fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi dia. Ada orang tuan-tuan, dia pikir-pikir, dia keluar daripada Islam. Ada orang tuan-tuan, dia pikir-pikir, dia jadi ateis. Sedangkan Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia mencari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia dekat dengan Allah. Ni Tuhan bagi nikmat otak kita ni cukup hebat tu. Sebab tu tuan-tuan, kalau nak ikutlah nikmat yang Tuhan bagi kat kita, otak berfikir, kalau cuba fikirlah kebesaran Allah. Sebab kata ulama, fikirlah kebesaran Allah, jangan fikir tentang zat Allah. Allah bagi je tuan-tuan kita ni hebat. Otak kita ni kalau fikir apa yang Tuhan buat, dahsyat tu. Tuan-tuan ingat, kita duduk dalam dunia. Dunia ni luas ni. Dalam dunia yang luas ni, kita duduk dalam satu sistem, tuan-tuan, cakrawala kita. Cakrawala kita ni ada satu matahari. Matahari ni, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, berpusing pada paksi. Dan bumi ni juga berpusing pada paksi dia. Maksud dia, dia berpusing pada paksi, dia berpusing pada matahari. Dan tuan-tuan kena ingat, matahari yang berpusing ni, tuan-tuan tengok dalam satu surah, dalam suratul Yasin, ayat dia sama, huruf dia sama. Ayat dia sama, huruf dia sama. Ayat yang sama, huruf yang sama. Ayat ni kata sin min ta, yang ni pa. Maka di sini pun sin min ta juga. Menunjukkan dia berpusing. Ayat Quran punya hebat tuan-tuan. Dan ni, ini duduk dalam satu sistem, namanya sistem galaksi Bima Sakti. Ni, kita yang ada matahari ni tuan-tuan, kita duduk dalam satu sistem, nama Bima Sakti, satu galaksi. Tuan-tuan tahu tak? Dalam cakrawala kita langit pertama ni, berapa banyak galaksi? Ada 124 juta galaksi. Menunjukkan tuan-tuan, mungkin kita ni duduk dalam satu sistem cakrawala, ada matahari. Mungkin galaksi yang lain tu ada matahari juga. Dan dikatakan matahari kita ni sangat kecil, seperti mana pen yang kita titik atas petas. Menunjukkan tuan-tuan, dahsyat tak sistem cakrawala ni. Langit pertama, baru langit pertama. Ni nak fikir tuan-tuan, tak boleh fikir.
Sebab tu fikirlah tentang apa yang Allah bagi kat kita, cukup dahsyat dah. Tapi ada orang tak boleh guna otak untuk fikir kebesaran Allah. Dia duk fikir benda merapu. Bangun pagi, boleh makan atau? Duk fikir. Adakah kita ni nak buat apa? Duk fikir. Dia tak fikir hari ni aku ni, ya Allah bagi nikmat Tuhan, berfikir, ya Allah aku nak fikir, ya Allah bagaimana tangan aku ni boleh bergerak? Bagaimana mataku boleh melihat? Sebab apa? Ada orang bangun pagi fikir pasal nak makan ya? Sehingga di Indonesia ni ada beberapa kategori makan. Bangun pagi orang yang susah, dia akan kata apa? Bang, bong, hari ini apakah kita bisa makan? Boleh makan tak? Kita fikir macam tu tak? Boleh makan tak hari ni? Itu kategori nombor 1. Yang nombor 2, ni pegawai khani ni. Itulah. Bangun pagi, bong, hari ini kita bisa makan apa? Nak makan apa? Kita ada fikir macam tu. Bangun-bangun, nak makan apa dah? Lebih kurang kategori nombor 2. Nah, yang ketiga ni, manager-manager ni. Kita bangun pagi, bini dia kata apa? Bong, hari ini kita mau makan di mana? Kita ada fikir tu. Ni nak makan mana? Atau lepas kuliah. Lebih kurang kategori nombor 3. Ni hak besar ni. Ni hak menteri, Perdana Menteri dia semua ni kan. Bini dia bangun, dia kata apa? Bong, hari ini kita mau makan siapa? Cara nak tindas orang tuan-tuan. Ni bukan politik tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan, ni kita fikir apa? Kalau fikir bab makan saja rugi. Kita fikir kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan bagi nikmat otak, tapi ada orang tak guna untuk fikir kebesaran Allah. Nikmat apa lagi? Nikmat semula jadi mata. Mata boleh melihat. Ada orang bangun pagi tuan-tuan, dia tak boleh melihat. Dia takkan rasa nikmat tu dah. Ni kita dapat melihat ni tuan-tuan. Saya boleh melihat ni. Jom nampak. Dekat tak nampak? Dekat tak nampak. Pernah naik tuan-tuan, kita electrical engineering. Naik-naik kan, pasang sendiri, wiring semua pasang. Satu hari tu, ada satu konektor tu kan, kita duk ambil. Kita pun abang kat bini kita. Yang, lambung Ustaz, termi mata. Ya, berlambung kan. Lambung. Kita pun pegang tok. Kan? Tok, tengah tok tu jatuh. Pam, berkecai. Tak ada dah termi mata ni. Leh kali duduk setengah jam. Punya beban tak kira. Masa tu baru terfikir, ya Allah, nikmat mata tu aku ni Tuhan ambil dah. Tak boleh dah, setengah jam tak boleh. Tak boleh nak buat, lah kali tinggal macam tu lah. Baru fikir, ya Allah, dulu aku boleh lihat benda yang kecil, lah benda dekat aku tak dapat lihat dah. Tuhan ambil nikmat mata kita. Bang, bersyukur tak dengan nikmat mata yang Tuhan bagi kat kita untuk melihat? Allah, tak bersyukurnya kita. Bang, saya nak abang, nikmat mata ni Tuhan bagi, kita akan menjadi manfaat di akhirat. Apabila kita bangun pagi, kita boleh tengok Al-Quran. Quran yang kita tengok tu, kita dapat pahala di akhirat. Otak kita yang hebat, bila kita boleh fikir kebesaran Allah, kita akan dapat pahala di akhirat. Ni kita tengok ni, nikmat, tengok mata, tengok Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok Quran, dapat pahala dah. Satu lagi, kita tengok mak ayah kita, dia dapat pahala di akhirat. Tengok mak ayah, tengok. Pagi ni saya nak main ni, pergi kuliah, pergi mengaji dulu. Pergi tengok mak sihat ke? Sihat lah, dek-dek, dia siam. Dek-dek tu budak-budak dia tak sihat lah. Mak, ubat jangan makan. Hang dah suruh aku makan ubat dah. Aku makan berak pun berubat, kencing pun berubat, dia kata. Saya kata, mak kalau tak makan, dah umur 70 lebih ni kena makan. Memang dia tahu, ada ubat hal lain. Saya, habak ya mak ni, ubat apa, kita beli lah. Baru ni dia tengok dalam TV, dia kata apa? Apa, jus nona. Jus nona apa tu kan? Apa nama ni? Apa dah? Tahu Hidayah Gol ke apa Maghfirah apa tak tahulah. Kan saya pergi cari tuan-tuan. Termata nak bagi beli dekat 140 sebotol. Beli juga bagi mak ni. Dalam TV mak kata tu mak makan. Dia minum satu lah. Lepas tu esok dia kata aku tak boleh makan. Dia kata ketak. Dalam hati aku 140 aku beli yo. Tapi tak apa tuan-tuan. Yang penting hati dia seronok. Kan? Bila hati dia seronok, dia doa kita dapat pahala tuan. Sebab tu tuan-tuan, mata yang hebat ni kita tengok mak kita, ayah kita pun dapat pahala dah. Kan? Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, pertama nikmat mata, tengoklah Quran. Jangan tuan-tuan tak tengok rugi. Tengok aja, tengok tu dapat pahala dah. Tengok mak ayah kita dapat pahala. Tengok benda yang baik. Tengok ustaz. Tengok Lena tu, hangpa buka mata kan. Tengok ustaz, tengok orang yang baik. Ustaz baiklah kan? Ustaz baik Perdana Menteri belum tentu. Ustaz okey. Ustaz okey.
Kan? Sebab tu tuan-tuan, ni nikmat mata, lagi nikmat telinga. Nikmat telinga ni nikmat mendengar. Ada orang tak mampu dengar. Tapi nikmat telinga ni tuan-tuan hebat bila kita boleh dengar kuliah pada pagi ni. Ni, dengar kuliah ni. Dengar azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Dengar azan, kan? Allah Maha Besar. Tapi masa itulah kau pergi pasal malam tu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Maha Besar. Bawang besar sekilo. Bawang besar sekilo. Allah Maha Besar kah bawang besar? Sebab apa? Ni dengar azan, dengar baik-baik. Dengar kuliah ni tuan-tuan, dengar kuliah dalam masa sejam ni, ambil manfaat. Kita akan dapat pahala di akhirat. Ni, dengar benda yang baik. Apa saja, dengar Quran. Ada orang tuan-tuan, dia boleh dengar radio daripada awal pagi sampai malam, nak tidur dengar radio. Tapi dia tak mampu dengar Al-Quran walaupun 2 ayat dibaca. Kerana apa tuan-tuan? Tanya iman di dada. Ni mulut kita, nikmat Tuhan bagi boleh bercakap. Boleh bercakap. Ada orang dia boleh bercakap daripada pagi dia bangun sampai malam cakap. Cakap. Tapi dia tak mampu tuan-tuan guna lidah dia untuk baca Al-Quran walaupun 2 ayat pagi ni. Pergi bang, pergi kakak. Baca ayat Quran 2 ayat. Kan? Kita dapat pahala di akhirat esok. Ni semua ni nikmat Tuhan bagi ni. Ada satu ketika tuan-tuan, nikmat mulut ni tak boleh nak guna dah. Tak boleh guna dah. Bangun-bangun dah. Duduk macam. Tangan tak boleh gerak dah. Tapi masa tu, maka Nabi kata, laqinu mautakum bila ilaha illallah. Ajarkan kepada orang yang ni, nanzak ni, la ilaha illallah. Masa tu mulut buka ya. Kan? Betul? Masa tu yang boleh sebut apa? La ilaha illallah. Nampak? Masa tu subhanallah tak boleh sebut dah. Sebab subhanallah kena muncung. Betul tak? Kan? Masa tu tak boleh dah. Masa tu mulut buka ya. Kan? Orang nak mati kan mulut buka kan? Dia kena sebut alhamdulillah. Tak boleh. Cuma boleh sebut apa? Nabi dah sebut dah. Masa tu ada la ilaha illallah aja. Kita pergi kat telinga dia. Ayah, kena slow-slow. Sebut ayah, la ilaha illallah. Sebut nada sayu. Jangan ayah, la ilaha illallah. Jalan terus. Sebut nada paling lembut. Ayah ataupun pakcik, la ilaha illallah. Masa tu dia boleh sebut apa? Mulut dia buka aja. Lidah akan sebut la ilaha illallah. Nampak? Saya nak sebut, kalau masa hidup kita tak pernah sebut la ilaha illallah, mati boleh sebut tak? Akan boleh sebutnya. Sebab tu sekarang kena sebut. Tuan-tuan buka sikit mulut tengok. Try sebut tengok. Nak mati lah tu. Tunggu masa. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi rahmati Allah, mulut kita ni nikmat Tuhan bagi cukup dahsyat. Ni nikmat boleh makan. Kan ada orang bagilah apa semua dia makan. Membujul lalu melentang patah. Lalu ya patah tu ya. Semua dia makan. Tapi satu ketika nak makan tak boleh dah, duit banyak. Ayah saya darah tinggi tuan-tuan. Bagi masin sikit habis dah. Cek baru ni cek. Ni net tu 2 bar. Tak ada bacaan. Saya kata, ayah tak ada bacaan. Aku makan ikan masin. Ayah orang duk habak dah jangan makan. Mak hang suka aku makan. Dia kata. Mak saya suka benda tu. Dia makan kena. Kita pun nak kata apa, dia 79-80 dah tuan-tuan. Sebab tu nikmat Tuhan bagi makan. Makan bang, sementara kita ada mulut untuk makan. Tapi makan ini tuan-tuan bersyukurlah. Ambil makan, bismillah janganlah lupa. Dia tak Tuhan bagi ambil bismillahirrahmanirrahim. Kan? Tuhan bagi nikmat, habis apa semua bacalah doa. Alhamdulillahilladzi at'amana wa satara wa ja'alna minal muslimin. Itu menunjukkan bahawa tanda syukur. Ni nikmat tangan ni, tangan boleh pegang. Ada satu ketika kita bangun tangan ni tak boleh pegang dah. No, bangun-bangun terbelah ni, mulut erot. Tuan-tuan kena ingat, kalau lumpuh belah sini, otak kita belah kanan jam. Kalau lumpuh belah kanan, otak kita belah kiri jam. Itu sistem kita. Tuan-tuan kena percaya ustaz, dia tak tipunya. Ni sebab saya mengaji sains tuan-tuan, duduk mengajar. Ni, kalau lumpuh belah sini, ni otak kita ni belah jam. Kalau lumpuh belah kiri, belah ni jam. Tuan-tuan, satu ketika ada orang bangun lumpuh belah kiri. Masa tu tak boleh nak buat apa dah. Masa tu baru dia terfikir, ya Allah, aku nak basuh berak pun susah. Dia tak? Ni nak basuh berak pun tak boleh dah. Masa tu belah kanan ni lah basuh berak. Makan belah kanan, berak basuh belah kanan. Masa tu baru dia fikir, ya Allah, dulu aku boleh gunakan tangan untuk pegang. Tapi nikmat tangan ni pegang tuan-tuan, hebat. Bila tangan ni dia boleh bos sedekah. Tu dapat pahala di akhirat. Bos sedekah, sedikit tanda ingat, banyak tanda ada. Tuan-tuan kena ingat.
Sikit tu tanda kita ingat nak mati. Banyak tu tanda ada. Kita duit banyak, bagi lah. Tuan-tuan tengok saya main. Dulu saya main naik Belfire kan. Belfire tu Ustaz Aslin bagi saya. Ni main naik BMW pula. Tuan-tuan tahu siapa bagi? Tudung Farida tu, warna ceria. Dia main-main kat saya pukul 10 pagi. Kak Lang bagi manusia ni. Dia main, Ustaz. Kata, Kak Lang, main. Ustaz Noh. Bagi. Tunjuk sikit lah kan. Tuhan bagi nikmat ni. Mana kunci ku hilang dah tuan-tuan. Dia bagi tuan-tuan. Dia kata, Noh. Dia nampak tu lambang. Noh dia bagi. Dia kata, nak buat apa ni? Ni kereta ni Ustaz ambil. BMW bang. Bukan Myvi. Saya pegang tu. Macam ni lah. Betul Kak Lang. Ambil Ustaz. X5. Saya kata, macam mana ni geran apa semua? Kereta ni 2018 belum habis saya bayar. Ustaz, ni Kak Lang, Abang Abu, saya bawa laju, saya bawa 18,240. Tak apa, saman Ustaz, saya bayar. Geran dia punya. Lepas tu ni saya road tax mati macam mana? Road tax mati, habis road tax mati, saya main hantar. Ya. Minyak. Minyak Ustaz boh. Minyak saya boh lega. Dia boh. Allah, tuan, dia bagi. Saya kata, Kak Lang bagi buat apa? Ustaz naik, Ustaz pergi ceramah, orang dapat pahala. Ustaz naik kereta saya, setiap kali tayar tu berpusing, saya dapat pahala. Allahu Akbar. Tapi bukan milik saya, abang. Saya bagi. Tu warna ceria. Kak Lang ni tak ada anak, tuan. Tapi dia banyak infak. Banyak bantu, tuan-tuan. Mak Tafiz, ustaz-ustaz. Kita nak senang tak ada, nak harap ke ceramah boleh lah. Hidup lah. Tapi dia bantu, tuan-tuan. Banyak orang bantu. Sebab tu tuan-tuan yang dikasih, bila orang bantu ni, tuan, macam mana tuan-tuan? Saya dapat ni, bila kita keluar. Infak yumfik. Kamu bagi, Tuhan bagi. Saya duk bawa orang umrah, tuan-tuan. Saya nak habak lah. Bila bawa orang umrah, seorang saya dapat 100. Baru ni saya bawa 350 orang. Bayang berapa? 35,000. 35,000 tu saya tak ambil. Saya pergi cari mana ibu tunggai. 6 orang. Kata makcik, kampung saya. Jom tapi Mekah. Mekah apa? Duit mana ada. Saya kata, ada duit tak? Tak ada langsung. Berapa ada? 50 ada. 50 mai. Tapi kita tahu dah peruntukan ni nak bagi kat dia. 50 mai. Dia tahu Ustaz 50 nak buat apa? Mai. Bulan 12 kita pergi Mekah. Teriak dia. Tak ada duit Ustaz ni. Tak apa, nanti kita pergi lah. Ada seorang tu, jom kita pergi Mekah. Seorang bapak tunggal. Tak ada, saya ada duit tak? Ada sikit lagi yang tak cukup. Saya tahu berapa? 6,790. Itu bukan tak cukup, tak ada langsung. Saya tak apa. Bulan 12 kita pergi Mekah. 6 orang saya cari. Tuan-tuan, saya bawa tuan-tuan pergi Mekah. Alhamdulillah, duit yang dapat daripada komisen tu, 6 orang. Bila naik Jabal Rahmah, saya kumpulkan ibu tunggal yang bapak tunggal ni. Saya kata, tuan-tuan, angkat tangan. Naik Jabal Rahmah ni. Tempat ni ketika wukuf, mustajab doa. Ni kita ambil daripada kelebihan di Padang Arafah. Kita angkat tangan, dia pun angkat. Saya mainkan perasaan. Ya Allah, ampunlah dosa kami, Ya Allah. Kan? Ya Allah, Allah pilih kami kalau nak ikut ada duit. Kami tak ada duit, Ya Allah. Bila sebut tak ada duit, ibu tunggal ni teriak. Betul Ustaz. Memang tak ada duit juga kan. Kalau nak ikut lapang, kami tak lapang, tapi Tuhan pilih kami. Kalau nak ikut sihat, kami tak sihat, tapi Allah pilih kami. Ya Allah, jadikan pilihan Allah ini ampun dosa kami, Ya Allah. Depa teriak. Bila depa teriak, tuan-tuan, saya nak habaq ah. Bila depa teriak, saya tak habis teriak, makcik-pakcik doa. Depa doa, Ya Allah, di antara saya dengar, bagilah Ustaz Abdullah Khairi murah rezeki boleh bawa orang lain. Rupanya saya nak bawa depa tu bulan 6 dah atok dah. Tuhan bagi kereta ni bulan 11. Infak yunfik. Tuan-tuan bagi, tak akan dapat. Tak rugi tuan-tuan dunia ni. Baru ni ada seorang anak muda, saya ceramah di Masjid An-Najah. Saya kata, tuan-tuan sedekahlah, buatlah benda yang baik. Tuan-tuan tiba-tiba tabung lalu. Dia buat keluar RM5. Buat keluar RM5. Lepas tu baru terfikir, ya Allah, aku naik motor. Sekali nak buh minyak motor. Dia buh RM5. Minta balik RM2 balik. Minta balik. Jadi dia pun ambil RM2. Rupanya dia ni pomen. Dia balik, dia telefon saya, Ustaz, saya pergi kat kedai Shell, kan? Buh minyak RM3.
Tengok-tengok ada satu kereta, vanet. Tuan-tuan tahu, vanet ni dia nak buka, bukan lawan jam, dia kena ikut jam. Jadi dia ni duk buka, duk lawan jam bukan buka, kunci lagi. Dia ni tahulah dia pomen, dia pipi pakcik, buat apa ni? Tayar pecah. Tak apa, man, saya buka. Saya pomen. Dia pun buka. Bila buka, angkat tayar, tukar apa semua. Bila tukar, pakcik tu seluk poket. Nah, tengok 300. Dia kata, Ustaz, rugi Ustaz. RM5 tu saya ambil balik RM2. Kalau bagi semua, RM500 Ustaz. Dia kata, rugi minta balik RM2. Sebab tu tuan-tuan, infak yunfik, kamu bagi dapat. Mang, tangan kita yang hebat ni, bila kita boleh bagi sedekah, inilah milik kita. Bang, saya cerita lagi. Ni, ambil kesempatan. Ni, saya bawa 9 grup. 350. Grup pertama, grup kedua, grup yang paling sporting. Kata apa, tak kata apa. Paling sporting. Tandas tersumbat, tak komplain. Makan tak sedap, tak komplain. Bagus grup ni, grup 1, nombor 2. Allah, bagus sungguh. Grup 3, grup 4, grup Datuk. Grup Datuk ni tak kawan dengan siapa. Kuliah senyap sunyi, tak lawan. Bagus. Ceramah senyap sunyi, atas bas senyap sunyi. Pasal apa? Tidur. Mereka kira tidur lah. Tak lawan kan. Grup yang keempat ni, grup Datuk-Datuk lah. Ada seorang tuan-tuan, Tok Wan. Dia umur 70. Dia ni sharpshooter. Tuan-tuan tahu tak sharpshooter? Dia kerja polis. Polis ni ada satu unit tuan-tuan. Dalam grup dia kata ada 11 orang. Kami ni bila dia hantar, pi tembak terus penjenayah. Kira penjenayah tu duk tembak apa? Dia pi pun sniper. Pam, mati terus lah. Dia ni di antara 11 orang tu. Pakcik ni kira orang panggil apa? Sniper lah. Dia ikut saya. Dia umrah tak pernah pi, haji tak pernah pi lagi. Dia pertama kali umur 70. Sampai di Madinah tuan-tuan, biasalah sampai di Raudah saya buat sentuhan, pasti menangisnya. Sampai di Saqifah Bani Sa'adah, saya cerita tentang kematian Nabi dan lantikan Sayyidina Abu Bakar, pasti menangis. Tuan-tuan tak percaya, ikutlah jemaah saya. Duduk di Saqifah tu kan, kalau saya bagi tazkirah, geng Andalusia ke, Al-Fajar ke, Al-Faizin ke, tengok Ustaz Abdullah Khairi, mereka tak terus tak bagi tazkirah. Dia kata apa? Ikut Ustaz Abdullah Khairi. Sebab mereka nak bagi teriak tak pandai. Aku bagian teriak dia pandai kan. Bagi teriak habis kan. Lah, Tok Arab pun teriak. Tuan tak percaya, Tok Arab pun teriak. Saya tanya, ya akhi, limadha tabki? Kenapa menangis? Anta araftu madza aqul? Faham tak apa aku cakap? Dia kata, tak, ma'araf. Lima tak? Dia kata, kamu cerita tentang Nabi, dia kata. Aku cerita, aku dengar tu kamu teriak, aku menangis. Tidakkah air mataku ini Allah ampun dosaku? Dia tak? Dia tak faham tapi dia teriak. Sebab apa? Dia faham ayat mata yang mengalir secara paksa Allah padam api neraka kita. Kan? Saya bawa dia teriak sampai Raudah. Tuan-tuan, dia tak boleh masuk, dia tak larat, dia balik. Balik dia demam. Demam sungguh. Demam teruk, nak makan tak lalu. Rupanya tuan-tuan menantu dia abang, dia tak mau bawa ubat. Dia tak bawa ubat, dia kerja mana? Jantung ada, buah pinggang dah. Ubat tak mau bawa. Lepas tu saya pergi lah, masa nak bawa pergi Mekah tu, saya, Pakcik, macam mana kita nak pergi Mekah esok ni? Sihat tak? Tak larat Ustaz. Ubat mana? Ubat tak bawa. Dia kata, Panadol mau tak? Tak mau makan. Panadol saya bawa tak mau makan. Dia kata, makanan bagi ke bawah? Tak mau. Dia tak mau. Saya kan, kalau pergi Mekah, saya akan bawa Panadol soluble. Dalam beg saya tu banyak. Jadi saya pun, ayak jampi boleh minum tak? Saya jampi. Ayak jampi tak apa. Kita pun ambil ayak jampi, ayak zam-zam. Kita bubuh Panadol soluble lah. Bubuh 2 biji, bagi dia tak nampak. Dia debui bro. Elok habis kita pergi depan dia ni ayat zam-zam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas ishabal ba'isfi wa anta syafi. La shifa'u illa shifa'uka la yughadiru saqama. Dah baca doa apa semua, tiup. Nah, pakcik minum. Dia apa minum ah? Minum. Awak rasa macam Panadol. Tak Panadol apa Panadol soluble. Saya kata, hayat zam-zam memang rasa macam tu. Oh no. Puak ni kena bohong juga tuan-tuan. Dia pun minum habis. Minum, esok pagi kebah. Saya jumpa dia macam mana ni? Pakcik, kita nak pergi Mekah ni. Alhamdulillah Ustaz, ayak jampi Ustaz berkesan. Berkesan apa Panadol soluble. Kan? Dia berkata, Alhamdulillah Ustaz, sihat lah. Jom kita naik bas.
5 jam tuan-tuan, kita duduk talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik kan. Alhamdulillah sampai di Mekah tuan-tuan, di hotel, saya terjemaah, tak larat, apa relaxat, dari pukul 1 kita turun. Semua pakat turun lah. Turun, masuk dalam Masjid Haram, biasalah duduk depan Kaabah, saya kata, jamaah duduk. Pasti mereka duduknya. Kan? Mesti duduk, tak kira lah siapa pun, mereka duduk. Bila duduk, saya buat tentuhan. Ya Allah, kami berada di hadapan rumahmu, Ya Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Saya buat tentuan satu-satu, mereka teriak. Yang paling teruk teriak pakcik tadi. Dia bukan teriak saja, dia merau. Oh, dia teriak. Yang lain tu teriak biasa ya, tengok orang jantan biasa lah. Ayak mata jangan jatuh, hingus ni nak masuk dalam mulut dah tuan-tuan. Ayak mata. Orang perempuan senang, orang perempuan teriak, orang jantan kontrol. Ayak mata kontrol, tapi hingus mana boleh kontrol. Hingus masuk dalam mulut dah. Tapi pakcik ni teriak sungguh. Dia teriak merau. Dia teriak bila saya kata, tuan-tuan angkat tangan doa sendiri. Sebut apa yang kita nak sebut. Dia sebut, Ya Allah ampun dosaku, Ya Allah apa dia teriak. Bila dia teriak tuan-tuan, ingat di Mekah seorang teriak, semua teriak. Dia akan sanggut. Seorang teriak, semua teriak. Bila semua teriak, habis apa semua, saya kata jemaah bangun. Jom kita pergi tawaf. Bila pergi tawaf, pakcik dia dengan menantu dia. Dengan bini dia, dengan anak dia. Tawaf. Habis tawaf, saya bawa depan belakang makam Ibrahim. Saya kata jemaah semayang sunat tawaf, kemudian mereka bangun, saya kata jemaah nampak tak? Lampu hijau ni, inilah Hijr Ismail. Hijr Ismail ni, masuk nanti, sembahyang belah kiri, saya kata. Dalam Kaabah tu ada pintu taubat. Allah angkat semua taubat manusia melalui pintu tu ke langit. Selalunya orang tak tahu. Jadi bila saya sebut tu, jemaah Indonesia yang faham, semua bakal join. Jemaah bakal dengar. Saya akan cerita, itu multazam. Nampak tak multazam tu? Ini tempat mustajab doa. Kalau boleh pilih doa di situ. Kalau mampu, kalau tak boleh, mana-mana tempat di sini. Sebab di Mekah pun ada tempat mustajab. Walaupun kawasan tu mustajab, ada tempat paling mustajab. Macam tu di Raudah, mustajab doa. Tapi ada tempat paling mustajab, iaitu di dalam mihrab Nabi. Satu lagi di antara tiang Abu Lubabah dengan tiang Sayyidatina Aisyah. Banyak orang tak tahu. Kan, ni tempat mustajab. Lepas tu saya kata macam tu, dia kata jamaah doa. Bila dah doa apa semua, saya bawa ayat Zam-Zam, saya jampi bagi mereka minum seorang sikit. Bila dah minum, pakcik ni kita nak pergi sa'i ni. Boleh tak? Boleh Ustaz, kuat lah. Alhamdulillah Ustaz. Saya kata sa'i ni jauh 3.8 km. Boleh, dekat dia tu. Kita pun bawa sampai kat sofa, tengok maruah. Jauhnya. Jauh tu. 3.8 km. Ish, jauh. Dia tak boleh ke pakcik ni? Boleh Ustaz. Alhamdulillah siap. Dia sa'i dengan saya. Sa'i dah habis tuan-tuan duduk di maruah, saya tunggu dekat tong sampah. Jamaah, siapa habis? Mai, saya nak tahlul. Pakcik ni orang yang mula. Dia duduk belakang saya. Dia suar kepala, saya pun gunting. Ya Allah, ampunlah dosa pakcik ni, Ya Allah. Kau gugurlah dosanya. Seperti mana gugurnya rambutnya yang aku tahlul ini, Ya Allah. Dia gunting, dia teriak. Teriak tu. Bila dia teriak tuan-tuan, habis semua dah gunting tahlul, saya kata jamaah, kita nak tunggu boleh, nak balik boleh. Tugas saya hari ni dah selesai. Saya nak balik hotel sebab saya nak terberak. Sahabat terus ya. Kalau tuan-tuan nak tunggu, tunggulah. Saya nak balik. Pakcik tu kata, saya pun sama. Dia kata, saya pun nak berak ke? Jom. Balik. Bawa balik. Sampai di hotel, dia naik, masuk bilik ayak. Dia jatuh bilik ayak. Bila jatuh bilik ayak, menantu dia angkat, tak terkatil. Mula kesihatan dia menurun. Hari pertama di Mekah, dia tak makan. Hari kedua tak makan. Hari ketiga, dah teruk dah. Hari keempat, hari kelima tu, nampak begitu uzur. Makan tak lalu. Saya naiklah, esok nak baliklah tawaf wadah. Saya pun pergi, ketuk-ketuk pintu. Dia kata, Ustaz Abdul Khairi mai. Nanti dia abang, dia angkat kepala. Duduk juga. Pakcik, apa khabar? Tak larat lah Ustaz. Pakcik, esok kita nak balik ni, tawaf wadah ni macam mana? Boleh Ustaz. Pakcik dulu kerja apa? Saya tak tahu. Nanti dia abang, dulu dia kerja UKK. Apa UKK apa dah? UTK. Ingat JKK. UTK tu lah, hak jenis tembak orang. Oh betul polis tu. Apa nama makcik tak mai ke?
Rupanya sebelah dia tu saya ingat anak dia. Rupanya bini dia. Muda. Menantu dia abang. Pakcik ni dulu ni umur 30 baru menikah. Ni mak mentua saya. Loh, mak mentua. Nikah umur berapa? 18. Saya kata nu pakcik nu tera duk tembak-tembak orang dan tembak lagi anak dara tu. Dia jawab melawak dia bergelak. Saya jenis lawak kalau teriak-teriak lah. Kalau gelak jenis gelak kan. Saya kata pakcik, apa nama, kita nak balik ni, boleh no? Boleh, insyaAllah Ustaz. Pakcik, kalau tak larat esok tolak lah. Ni suruh ni apa, nantu tolak. Dia kata insyaAllah saya tolak. Jadi esoknya turun pagi tu saya tunggu lah. Dia duduk atas kursi roda, duduk macam ni. Mata tak buka dah. Dia kata pakcik ni nak tolak ni, dia buka. Ustaz. Satu, saya abang kat menantu dah. Kalau tak boleh tolak sekali lagi, naik atas tingkat 3 ada motor. Motor tu duduk sebelah pegang. Tak boleh tolak. Bila tolak dia nak melayah. Kan dia tak larat dia nak jatuh. Jadi naik motor lah. Naik motor duduk di atas tu. Diikat. Diikat buat mentua dah. Tawaf lah. Naik motor. Tawaf pertama tak larat. Tawaf ketiga uzuk teruk dah. Kan. Tawaf keempat nampak nazak. Tawaf kelima Allah ambil nyawanya. Dia mati tengah tawaf. Dia mati dalam wuduk. Dia mati depan Kaabah. Dia mati umrah pertama dan umrah terakhir. Kita nak kata apa orang macam ni? Amin syurga Allah. Dia sebut apa? Abang menantu dia kata, Ustaz, pak mentua saya ni memang nak mati di Mekah, dia kata. Ketika kami duk packing bag ni, dia kata, hampa duk packing banyak-banyak ni buat apa, dia kata. Aku bag aku bawa sikit boh dengan Khairuddin tu dah. Menantu nama Khairuddin. Bini dia kata apa? Aku rasa kita mai 4 orang, balik 3, dia kata. Rupanya balik 3 sungguh. Mati ketika tawaf. Saya pergi tengok tuan-tuan. Ketika dia meninggal tu, ada seorang dua doktor apa Malaysia punya. Doktor Malaysia ni urus. Saya kata ni tak ada dah, sejuk lah. Rupanya mungkin tawaf keempat tu dah meninggal dah. Sejuk dah ni, dah sejuk dah. Kan bila sejuk dah, kemudian terus bawa pergi mandikan dia malam tu. Dia mati pagi, malam tu dimandikan. Dibawa pergi apa nama untuk dapat ni, pagi esok dimandikan. Bila esok mandikan, maghrib esok disemayang di Masjid Haram. Saya pergi tuan-tuan, pergi tengok lah. Mayat diangkat letak di Masjid Haram, kemudian dikebumikan di Syarik. Kalau orang Mekah kebumi di Ma'la. Tapi Syarik juga di kawasan Mekah. Kawasan ni, tanah haram lah. Dikebumi tu, pergi tengok, ya Allah, dikebumikan. Dalam hati saya, ya Allah. Rupa-rupanya, nanti dia kata apa? Ustaz, sebelum nak mati ni, nanti dia mai jumpa Ustaz. Pak mentua saya ni pernah bunuh 22 orang. Bunuh 22 orang. Ustaz, apa patut saya buat? Nak bawa dia pergi sembahyang sunat taubat ke? Tak apa kot, dia bertaubat kot. Rupanya mungkin taubat dia yang pertama tu, tengok Kaabah tu. Tangisan tu tangisan, taubat dia. Allah matikan dia depan Kaabah. Allah. Sebab tu tuan-tuan, nikmat semua Tuhan bagi ni tuan-tuan. Kan? Sementara duit ada, siapa nak pergi Mekah, pergi lah. Sementara duit ada, jangan simpan lah. Sementara ada. Esok Tuhan ambil lah, kita sibuk yang lain. Ada di kalangan kita, ada 10,000 duk buat owning rumah lagi. Dia ada 10,000 nu. 10,000 dah buat apa? Tukar sport rim. Aja tukar sport rim kan. Tinted kereta. Sedangkan duit tu boleh, kalau tuan-tuan tak percaya, pergilah Mekah bang. Pergi murah rezeki. Tuan-tuan. Murah rezeki. Sebab tu tuan-tuan, tangan yang ada ni tuan-tuan guna kesempatan. Bagilah tuan-tuan, infak yunfik, kamu bagi kamu dapat. Lagi apa? Nikmat kaki. Ni nikmat fitrah semula jadi, boleh berjalan. Tanyalah kat pakcik-pakcik kita yang tak larat berjalan tu buat macam mana. Tak tahulah tuan-tuan. Ni kita boleh berdiri ni semayang. Sebab tu kalau semayang boleh berdiri, berdirilah. Sebab pahala dia berbeza. Boleh berdiri. Allahu Akbar. Ni kakak-kakak kalau nak ikut sebok. Tapi mai juga, mai ni. Unais ni. Alhamdulillah tuan-tuan. Ada aircon semua cukup. Tak mau mai lagi tak tahu lah. Ni kita mai ni tuan-tuan. Ni dapat pahala ni. Setiap langkah yang kita mai. Tuan-tuan naik kereta dia kurang sikit lah. Siapa naik kereta? Siapa jalan tu pahala lebih lah. Sampai naik motor tu, pahala lebih daripada kereta lah. Kan? Sekali balik, semua berjalan kaki. Pahala lebih, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, gunakan kaki ni, tuan-tuan. Datang rumah Allah. Makcik, sibuk macam mana pun jangan lupa rumah Allah. No? Kalaulah kita tak pernah main rumah Allah, ingat, kita mati, so kita diangkat pergi rumah Allah. Letak di depan. Tapi masa hidup, main masjid pun tak. Sebab tu, utaman masjid ni untuk orang lelaki. Orang perempuan ni kalau dia sibuk, tak apalah kan. Dia kena urus isteri dia, suami dia. Suami dia. Orang lelaki dia kena pergi masjid.
Tanggungjawab kita. Sebab tu orang perempuan ni hebat. Dalam Quran pun sebut Suratul Nisa. Ada tak Suratul Rijal? Surah lelaki? Ada. Sebab tu orang perempuan hebat. Suratul Nisa. Menunjukkan orang perempuan ni hebat. Sehingga ke lagu-lagu pun semua puji orang perempuan. Walaupun mereka jarang berjamaah. Tidak, lagu Rozana, kau garis di damanku. Kan? Lagi-lagi apa lagu apa? Oh Fatimah. Semua lagu perempuan. Kan? Ada tak lagu lelaki? Nan Najib. Ada? Tak ada. Tak ada. Sebab tu orang perempuan hebat. Orang perempuan hebat. Jadi orang perempuan, sementara kita masih hidup, kan, buatlah benda yang baik. Sebab apa? Kita berdiri main datang rumah Allah ni, kena ikut sibuk-sibuk, no. Saya kena balik nak masak dah. Kan? Balik nak masak, dia fikir ni, kami ada tulis ni. Bukan tulis apa yang saya catat. Kepala ikan, kari 2, santan 2. Ni kena bagi lemak sikit ni. Kacang bendi. Rupanya tak payah apa tengok. Upaya ingat dia tulis apa saya ceramah. Upaya dia tulis menu. Tuan-tuan, lagi kalau lambat balik, ustaz ni pun 11.45 dah. Dia kena habis 11.45 dia tulis tu. Sebab apa? Suami dah balik pukul 12. Dia tulis dah 11.45, 11.45. Lagi kali tulis haram jadah punya ustaz. Kan? Marah kat saya. No. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab nak raih suami dah. Kan? Hebatnya kita bang, orang lelaki ni, gunakan kaki kita, pergilah tempat-tempat yang baik. Tak rugi bang. Kita akan dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi kaki kita, itu nikmat fitrah. Fitrah semula jadi. Yang kedua, nikmat ikhtiariyah, ikhtiar. Contohnya apa? Tuan-tuan dulu susah ikhtiar jadi seorang doktor. Bang, itu nikmat bang. Jangan tuan-tuan kata aku jadi doktor kerana aku. Nikmat Tuhan bagi otak untuk hebat jadi seorang doktor. Jadi seorang engineer, jadi seorang apa? Sebab tu kalau boleh tuan-tuan, lagi kita mengaji, lagi hebat dunia kita. Jangan ada di kalangan kita ni, Allah, dulu ada 5 restoran. Lah macam mana? Jual habis Pasal apa? Nak pergi mengaji. Jangan bang, saya tak suka macam ni. Lagi mengaji, lagi hebat dunia kita. Bang, kita ada 5 restoran. Lagi duk mengaji, ada 6 restoran. Kita boleh bantu orang. Ini main mengaji, sejak-sejak main mengaji kat UNAS, tinggal habis tutup restoran pun tak ada dah. Lah makan apa? Makan bencin ni ada kata. Tak mau bang. Tak mau macam tu. Lagi hebat kita mengaji dengan akhirat, lagi dekat kita dengan dunia. Dunia ni mazra'ah. Mazra'ah untuk kita tanam. Kita jadi engineer hebat dekat dengan Allah. Kita tak akan pasang wayar-wayar yang tipu. Itu yang kita nak. Wiring, wayar ni ikut spek yang betul. Kita jadi kontraktor, kita tak pasang besi-besi yang kecil, yang sepatutnya tak ikut spek. Ini kita nak. Lagi mengaji, lagi kita nakkan dunia. Lagi nak. Sebab apa? Dunia ni nak dekat kita dengan akhirat. Ni ada orang mengaji, saya tak mau buat apa lah, main mengaji Bang, jangan bang. Tuan-tuan tengok ada seorang hamba Allah. Datuk Tan Sri Syed Azman. Syed Azman. Syed Azman ni orang kaya. Orang nombor 2 selepas Syed Bukhari. Kaya. Tuan-tuan tahu Syed Azman apa? Bukan Azman Hashim yang ada apa? Ambeng tu. Tu korang. Ni Tan Sri Syed Azman ni ada helikopter ni. Dia ada Westa. Kaya. Saya pergi dia jemput ceramah. 15 minit nak ceramah. Lepas naik tu, pergi jumpa pejabat dia atas bangunan tu. Tengok. Dia sambut saya pakai jubah. Jubah biasa ya. Haramain. Haramain tu murah RM60. Kepiah RM25. Kita mahal dia kepiah. Dia RM2.50. Dia tolak Tan Sri. Dia bawa naik duduk. Tapi satu aja dia tak suka, dia isap. Curut. Buruk. Pong. Dalam pejabat dia isap. Lemah aku. Habis turut dia besar. Kau soal ni. Besar. Kan kita piduk tu. Ni semua ni tafsir-tafsir semua. Ustaz, terima kasihlah ceramah. Alhamdulillah Ustaz. Dia orang Sungai Tani. Cakap utara. Ustaz ceramah. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz ada sekolah tahfiz ke? Tak apa Ustaz. Dia pun naik bangun. Terus pergi dekat tu. Peti besi. Dia buka. Saya tengok tuduh duit. Dia mula main Setan. Tengok dia ambil tebal ni.
Dia ambil satu tu, dia main kat saya. Nah ustaz. Ui, banyak oi. Yang ni untuk Mahat Tahfiz ustaz. Ustaz buat 20,000. Ceramah 15 minit 20,000. Dalam hati saya, ada lagi tak bulan depan ceramah ni? 20,000. Noh, Mahat Tahfiz ustaz. Alhamdulillah dia bagi. Kan? Bulan seterusnya, dia kata ustaz, jangan lupa nah, 2 bulan lagi mai Ustaz Aslim. Saya pun bawa Ustaz Aslim. Forum 15 minit lah. Seorang 15 minit. Naik atas. Nah, ustaz no, saya pun pergi tuan-tuan, dia tarik yang sama. Dia tarik kat saya, nah 20,000 pula. Ni untuk Ustaz Mahat Tahfiz. Satu lagi 20,000 untuk Ustaz Aslim. Dia pun tengok. Saya dah dalam hati, dia Mahat Tahfiz apa pun tak ada. Kan? Dia dapat kat dia semua 20,000. Aku nak kena faraid. Kan? Mula jalan. Dapat tu Ustaz Aslim kenyeh tak kira. Saya kata, itu kata nu, abang bulan depan ada lagi dah. 20,000 bagi macam tu lah. Allahu akbar. Ceramah 15 minit. Allah, saya duk fikir. Saya tanya dia, Tan Sri, beranak kaya dah kah? Dia kata, tak. Dia kata, Ustaz, kita bagi, kita dapat. Saya kata, bagi macam mana? Saya pernah bawa 30 ekor kambing, dia kata, daripada Malaysia. Pergi bagi dekat orang miskin dekat South Africa. Mereka tak pernah makan daging. Ni, mereka dapat kambing tu teriak. Saya balik-balik, saya dapat projek 2 bilion. Ni, buat, apa nama? Peluru berpandu. 2 bilion. Dia kata, Ustaz tengoklah dalam berita baru ni, tembak 2 biji. Uji, 2 biji tu. 1 biji tu 2 juta. Tu, pum. 2 juta. Pum, 4 juta. Saya kata, bagi kat UNES juta pun berlambak lah. Tembak macam tu 4 juta. Allahu Akbar. Dia dapat projek. Dia kata apa? Saya bagi 30 ekor kambing. Lepas doa, saya balik dapat projek 2 bilion. Allahu Akbar. Sebab tu tuan-tuan, ni kaki kita ni, masalah masih hidup, nak buat apa, buat baik sekarang. Sebab tu dia jadi baik. Itu ikhtiar. Dia jadi hebat ikhtiar, tapi dia bantu orang. Itu ikhtiar. Ikhtiar kita kurang sikit lah sebab masa terhad. Jadi 10 minit ni. Yang ketiga ialah alamah. Alamah, fitrah alamah tu apa? Semula jadi yang Tuhan bagi. Contoh angin. Tuan-tuan tahu tak jantung kita ni? Ni berdenyut. Orang normal berapa? Orang normal 80. Ni jantung kita. Tum. Jantung kita ni. Ingat, jantung kita ni makhluk Allah. Jantung ini berzikir kepada Allah. Tapi orang yang punya jantung tak pernah ingat Allah. Ni jantung ni berzikir tuan-tuan. Dia makhluk Allah. Tum. Setiap 1 minit 80 kali orang normal. Orang bersukan 60-70. Ni. Sebab tu orang darah tinggi lagi teruk. Dia banyak zikir lagi sebab nak mati dah. 180 sampai 190 ni. Tapi dia tak pernah ingat Allah. Ni jantung kita. Ni Tuhan bagi nikmat kita ni. Udara sejuk. Tuan-tuan ingat tak udara sejuk ni? Ni nikmat mata ni tuan-tuan. Kalau nak ikut kan. Ni semula jadi kita akan berkelip ni. Tuan-tuan tahu berapa kali kita berkelip dalam 1 minit? Ni. Nampak? Tak kira je tak? 26 kali. Dia akan normal 26 kali. Cuba jangan kelip. Jangan. Keluar air mata habis. Tapi Tuhan bagi nikmat kelip. Kena klik. Sebab tu kalau boleh orang ni anak-anak kan yang duk tengok ni. Handset kan kadang-kadang tengok adik. Kan? Jangan tengok tak kelip. Lama-lama dia akan kering air mata. Bila kering air mata dia akan berkedip, lepas tu tak berhenti lah. Tengok buat berlaku. Ni kes ni. Kan dia nak tengok game kan tak kelip. Dia akan berkelip matanya. Tak berhenti. Ni Tuhan bagi nikmat sedut udara. Boleh lepas tu. Tu pun kita tak bersyukur. Dah tak? Cuba bayang. Tak boleh lepas. Tuhan bagi nikmat macam-macam. Alamah. Ni, Tuhan bagi nikmat dunia ni. Ni alamah. Ada pokok ni, ada orang tebang pokok tak mau tanam dah. Ada orang buang bukit. Ingat, wal jibala autada. Bukit itu sebagai pasak. Kita topang habis. Akhirnya tuan-tuan, orang yang duduk dalam hutan tak ada tempat. Kita tak apa kan? Bila semua buat bangunan, kita tak ada masalah. Kita tak boleh duduk kampung, duduk pekat. Dalam hutan tu topang habis. Semua tak ada dah bukit-bukit. Wal jibala autada tak ada dah. Monyet rimau nak duduk mana? Macam kita tak apalah, duduk kampung tak ada kerja kampung, pergi kerja kelang. Rimau boleh? Tak ada kerja.
Jangan kelang saja. Tu yang duk kekah kepala orang, duk tangkap makan orang sebab tak ada tempat. Sebab kita tak guna nikmat alamah ni dengan sebenarnya. Tuan-tuan, ni nikmat Tuhan bagi hutan kat kita. Betul? Nikmat kenderaan ni semua Tuhan bagi kat kita. Ni nikmat yang cukup hebat. Lagi apa? Nikmat din. Nikmat agama. Bang, kakak, kita lahir Islam, alhamdulillah. Cuba bayang lahir-lahir bukan Islam macam mana? Duduk jalan, tengok pakai seluar pendek. Oi, Lim. Kita ni lahir Islam, nama Muhammad, tak bersyukur bang. Nama Muhammad, nama Maryam. Siapa sini nama Maryam? Tak ada. Siapa sini nama Khadijah? Khadijah? Tak ada juga. Siapa sini nama Aisyah? Tak ada juga. Nama lama tak ada. Siapa nama Katie? Katie. Tak tahu lah ni nama pelik-pelik tu. Baru ni nama Nur Damiah. Kan, Damiah. Damiah tu hijau dia tak betul. Sebanyaknya Damiah. Damiah. Ya. Damiah. Alif Damiah. Maksud dia bukan Damiah. Kalau Damiah tempat keluar darah. Darah. Damiah, D-A-M-I-A. Damiah tu dalam kaedah bahasa Arab ialah tempat keluar. Sebenarnya Damiah, D-A-M-I-Y-A-K. Damiah. Ni barulah kehebatan ke kebajikan ke kehebatannya. Sebab tu nama tu kena bagi ni. Terus bagi nama pelik-pelik lah. Anak saya nama apa? Azam. Nang bagi nama Azam. Anak nama Azam. Orang sebut habis. Ni nama tu Damiah lagi ni Dam. Loh. Nama tu apa? Baru ni nama apa tau? Muhammad apa tau? Apa pelik sangat panjang. Pak dia Ali ya? Bin Ali. Anak punya banyak lah kali panggil apa? Ada seorang tu nama Muhammad apa tau lah. Dia panggil Keman. Keman lah. Asyik Keman. Kalau Kuman. Bagi nama anak kalau ada tuan-tuan. Bagi nama simple-simple dah. Anak saya bagi nama Azam. Aminatul. Aminah. Nah, orang panggil Aminah. Aminah. Kan? Orang doa Aminah. Ini bubuh nama pelik-pelik. Bagi nama simple-simple lah. Nama Alifah. Lemah lembut. Alif. Dia ikut nama tu. Anak nama tu Aminah. Dia keras. Aminah. Keras tu. Keras. Dia menikah laki dia. Laki dia suruh macam tu lah. Bang, dia ambil keras macam tu lah. Saya tahan ni lembut sikit. Tak boleh kata. Ayah bagi nama keras. Saya pun keras. Yang nama dua tu nama Alifah. Lembut. Allah, lembut sungguh lah amat. Ayah. Duit tak ada. Habis aku duit habis lah. Dia jenis kaki pujuk. Ikut nama dah. Main nama 3 Ahsanah. Ahsan tu terbaik. Ambil daripada isim tafdil. Kalau Hasan baik, saya nama Ahsanah. Sangat baik. Baik sungguh. Pergi sekolah tuan-tuan, dia bawa RM5. Orang tak ada duit, dia bagi. Aku kata dia ni baik sungguh. Dia tinggal tolong orang lah. Dia kira nak tolong orang lah. Ni, nota dia buat nota punya cantik duduk universiti sekarang ni. Kan? Dia buat nota cantik. Orang minta kopi, dia bagi. Orang periksa dapat 90, dia dapat 60. Saya kata, hang tu dia ada duduk tolong orang. Tak apa, dia tak dapat pahala. Memang pahala dia 90, hang 60. Dia rajin tolong orang Ahsan, dia bagus semua. Dia ikut nama. Yang ketiga nama apa? Nama Amni. Amni ni aman. Aman sungguh. Lena ya. Subuh. Ni, mangkut. Lagi, ayah. Dia pun bangkit lah. Ayah keluar. Balik. Aku kok geram. Dia aman sungguh, tuan-tuan. Masuk jamban, aman. Dalam jamban, Lena. Saya, bagaimana? Sat lah. Tak keluar ini. Aku tahan nak tunggu apa ketui nak keluar. Hang keluar tu nak habis subuh. Dia aman sungguh. Rupanya ikut nama. Yang ketiga nama apa? Lupa dah nama anak. Itu bini nombor 1 ni. Itu tak masuk ke bini nombor 2. Yang ketiga nama apa? Lupa dah nama. Nanti tak apalah kita sambung pada lupa nama. Yang ni nama Azam. Alhamdulillah dia Azam sungguh. Azam sungguh ikut nama. Kan? Dia kata ni Azam, macam mana ni lepas ni nak? Saya nak hafal Quran ya. Dia kata nak hafal Quran ke? Nak hafal Quran, ayah nak buka sekolah tahfiz Quran. Saya hantar ke sekolah tahfiz tuan-tuan. Ada satu tahfiz tak boleh pergi tengok selama 4 bulan. Kita anak kita lelaki seorang ya, rindu tuan-tuan. Anak lelaki saya tu ni boleh tidur atas ribon. Kadang-kadang kena main peluk belakang duk ramai ni. Aku tahan duk ramai sekejap aku kena pakai bra macam kau mak hang dah. Dia manja sungguh. Kan?
Kita pun tak boleh pisah. 4 bulan tak boleh tengok, tuan. Kita pilah. Dekat Mak Tafi tu ada stesen minyak. Jadi pak ni pergi bos stesen minyak. Pergi stesen minyak tu lah, bos minyak. Sambil duk tengok anak. Nampak baju pun jadilah rindu pun dah. Rindu. Tengah duk tengok tu, ustaz keluar. Ustaz lah, duk tengok apa? Saya kata, dah bos minyak. Ni nak tengok anak buat sekolah sendiri lah. Dia kata macam tu. Nak tengok anak buat sekolah ni. Saya psikologi bang. Kita dengan anak tuan-tuan lebih baik dekat lagi bagus. Kita psikologi. Ni tak ada psikologi. Dia sound saya macam tu. Saya pun hantar mesej. Esok saya nak ambil anak saya. Dia tak bagi ambil juga. Ni adik saya menikah. Dia tak bagi ambil. Akhirnya tuan-tuan dia buat program kuda. Lebih kurang 2 kilometer. Ni. Program kuda tu. Hari tu adik saya menikah. Ni anak saya lari 2 kilometer. Lari balik tu. Semata-mata maksu dia menikah. Lepas tu dia kata, ayah tak mau pergi lah. Saya kata, nak pergi mengaji mana? Nak mengaji sekolah ayah? Nak mengaji sekolah apa? Tapak pun tak buat lagi sekolah kepala otak. Tapak pun tak ada. Nak buat sekolah macam mana? Tak apa, dia tak. Duduk 4 bulan tak mengaji. Hantar sekolah mana? Tak mau. Nak mengaji sekolah ayah ke? Tu yang buat sekolah tuan. Buat sekolah tu bukan nak buat untuk orang, untuk anak. Bila buat untuk anak, tuan-tuan, alhamdulillah, orang mai jumpa ustaz. Didik anak ustaz, didik anak kami sama. Saya pun ambil lah 30 orang. Rupanya didiklah jadi manusia, di antaranya ni anak murid saya. Bangun ustaz. Bagus tuan. Memang. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا. Sambung. السابحات سبحا السابقات سبقا فالمدبرات أمرا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. Ulanglah sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Sadaqallahul aliyyul azim. Azan buat sudai sikit boleh tak? Nanti. Surai? Buat mengaji ikut suka ha? Ni tak ada. Umur apa tu lupa. Tak, tingkatan 1 tuan-tuan. Alhamdulillah. Allah teriak tak kira lah main mengaji. Main mengaji. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, kita didik jadi manusia. Duit tak hilang lagi tuan-tuan. Dekat 2 tahun dah sekolah tu. Kita didik jadi manusia. Bukan apa Quran je, jadi manusia macam mana? Duit, hormat mak ayah, hormat cikgu, kira tak kira lah. Kalau nak buat, nak angkat barang apa semua. Ni ada anak murid, anak kita kan? Kira suruh saya. Tak. Kita pergi abang tu, pergi angkat. Mau apa? Itu kita nak. Didik jadi manusia. Bukan didik nak jadi engineer. Sebab tu tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah, itu diniah ni, agama ada kat dia. Tuan-tuan, agama ada kat kita. Tuhan akan bagi manfaat untuk kita. Dan yang kelima, yang terakhir ialah ukhrawiyah. Nikmat ukhrawiyah, nikmat esok kita masuk syurga Allah. Mati esok masuk syurga ni semua ni. Tuan-tuan nak tak? Nak. Kalau saya masuk syurga, saya akan tarik yang depan ni. Yusri dulu sebab dia duduk belah kanan. Kemudian Anas. Hak belakang tu lambat sikit. Sebab dia duduk belakang. Kalau tuan-tuan, kakak, abang masuk syurga, jangan lupa ya, cari Ustaz Abdullah Khairi. No? Bagi saya masuk syurga sama. Kita masuk syurga bukan kerana amalan kita bang, tapi kerana rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh bagi syafaat bila kita masuk syurga esok. Kita masuk syurga esok, kita boleh bagi syafaat. Ya Allah, aku dalam syurga ya Allah. Isteri aku tak masuk ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kita boleh bagi syafaat pada isteri kita. No, kalaulah ni ibu masuk syurga, doa, ya Allah, suamiku tak masuk ya Allah, bagi dia masuk ya Allah. Ibu boleh bagi syafaat kepada suami. No? Sebab tu ibu kalau meninggal, suami kahwinlah lain. Siapa sini ibu tunggal? Angkat tangan. Amboi kau tak mau angkat, Siapa ibu tunggal? Seorang. Lagi? 2. Lagi? 3, 4. Ramai. Siapa bapak tunggal? Dandam mengaku. Ada 3? Boleh? Tunggal 3. Tinggal tuan-tuan tak mau lah tu. No. Wahai ibu tunggal,
Kalau ada suami yang ni, lelaki yang bagus, kahwinlah. Tak rugi. Kita akan bangun esok di syurga bersama suami yang paling soleh. Bukan suami yang paling lain. Suami yang paling soleh. Siapa suami yang paling soleh? Ustaz lah. Abang lah. Suami yang paling soleh. Baru ni ada seorang makcik jumpa saya. Alhamdulillah Ustaz, saya kahwin 3 Ustaz. Saya nak bangun dengan 3 kali boleh tak? Saya kata tak boleh. Yang mana paling soleh? 3 soleh. Saya kata soleh macam mana? Yang pertama soleh bin Man. Yang ketiga soleh bin Pa. Soleh semua. Itu tak boleh, no? InsyaAllah. Jadi kita harap tuan-tuan, kita mati esok, kita masuk syurga Allah. Ini paling hebat. Yang paling hebat sekali, bila kita mati esok, Allah jadikan kubur kita ni sejauh mata memandang. Luas. Macam mana nak luaskan kubur kita ni? Pertama, jangan lupa nak bagi terang kubur kita. Kalau ada bil elektrik, tuan-tuan, masjid yang tak dibayar, ambillah bayar. No? Kalau ada tuan-tuan, tempat rumah Allah yang kapet tak dibubur, tuan-tuan buburlah kapet. Akan luas tentang kubur kita. Kalau ada di kalangan kita yang lalu dekat kubur, jangan lupa bagi salam. Assalamualaikum ya ahlal diyar darul qaumin mu'minin insyaallah wa inni bikum lahiqun. Bagi salam. Lalu kat kubur bagi salam. No, jangan bagi salam assalamualaikum ya ahlul kubur. Sebab kata ulama dia khusus kepada mereka, kita tak masuk. Assalamualaikum ya ahlal diyar, wahai ahli perkampungan. Sesungguhnya kamu dah pergi, kami akan menyusuli kamu. Bagi salam. Dengan ulama kata, mereka jawab salam kita. Tapi kita dengar tak? Tak pernah dengar. Tak pernah dengar pun tak apa, bagi salam. No? Jadi saya rasa itulah dia nikmat yang Tuhan bagi kat kita cukup banyak. Maka syukurlah. Syukur bukan maksudnya alhamdulillah. Alhamdulillah dah. Kita buat apa yang Allah suruh, tu tanda syukur. Jadi setakat itu, saya lupa nak bawa kalender, nak bagi free seorang satu. Tak apalah. Nanti saya bagi kat Ustaz Anas. Tuan-tuan ambil seorang satu kalender sekolah saya. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah siapa yang pergi Shah Alam, tuan-tuan pergi cari tol Batu 3. Ada seorang hamba Allah, dia Datuk ni, dia nak bantu saya. Saya kata tak payah bantulah. Datuk ada 5 restoran. Buat satu restoran, guna nama saya. Dia buat satu restoran, tuan-tuan, guna nama saya. Cafe UAK. Cafe Ustaz Abdullah Khairi. Jadi duit orang makan tu, bantu sekolah. Tengok orang bantu macam tu lah. Kalau nak ikut Ustaz, memang susah lah. Tapi orang bantu macam tu. Jadi tuan-tuan kalau pergi Shah Alam, carilah Cafe UAK. Duduk tepi tu cantik dia buat dekat ratusan ribu. Tapi duit tu masuk kat sekolah saya. Tuan-tuan pergilah cari. Boleh makan di situ. Jangan pergi bilang, Ustaz ni saya anak murid Ustaz ni. Tulis dalam buku 35. Mampu ya tuan-tuan. Kena 20 orang main gerak terus tutup. Pergilah. Tapi mahal sikit lah. Sebab sewa pun 1 bulan 11,000. Jadi tulislah tuan-tuan pergi sana, carilah Cafe UAK. Jadi setakat itu, yang baik pada Allah, yang lemah kelemahan saya mohon maaf. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.